Assalamualaikum guys, apa khabar? Jumpa lagi di channel Heruan AB. Kepada mereka yang masih lagi belum subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe di bawah, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Esok, 7 hari bulan 8 2020, tarikh keramat untuk mereka yang berstatus gagal bagi BSH fasa ketiga. Pasti ramai yang tertanya-tanya berkaitan dengan dokumen yang perlu disertakan sewaktu membuat rayuan pada esok hari. Jangan risau guys, dalam video pada kali ini aku akan terangkan satu persatu berkaitan dengan dokumen yang diperlukan untuk dihantar sewaktu membuat rayuan pada esok hari, dan dokumen-dokumen ini adalah bergantung kepada kod kegagalan bagi BSH fasa ketiga. Jom kita lihat apakah dokumen-dokumen yang diperlukan mengikut kod kegagalan BSH fasa ketiga ini. Okey, bagi kod pertama, ianya adalah maklumat pengenalan pemohon berbeza dengan semakan data Jabatan Pendaftaran Negara melibatkan nama, nombor pengenalan, status kewarganegaraan. Untuk kod ini, dokumen asal dan salinan yang perlu dikemukakan ialah MyKad pemohon. Kod yang kedua pula adalah maklumat pengenalan pasangan berbeza dengan semakan data Jabatan Pendaftaran Negara. Tindakan yang perlu diambil adalah dokumen asal dan salinan yang perlu dikemukakan ialah MyKad, MyPR, MyKAS pasangan. Bagi kod ketiga, pengenalan anak berbeza dengan semakan data Jabatan Pendaftaran Negara. Dokumen asal dan salinan yang perlu dikemukakan ialah sama ada MyKad, MyKit anak dan sijil lahir anak. Kod yang keempat adalah hubungan pertalian antara anak dan pemohon atau pasangan tidak sepadan dengan data Jabatan Pendaftaran Negara. Dokumen asal dan salinan yang perlu dikemukakan ialah MyKad atau MyKit anak dan sijil lahir anak bagi pengesahan hubungan pertalian. Kod yang kelima adalah semakan rekod agensi mendapati pendapatan pemohon atau pasangan melebihi RM4,000. Tindakan tidak perlu sebarang pembuktian pendapatan. Nombor 2, semakan pendapatan akan dilakukan secara terus dengan agensi yang telah dilantik oleh Kementerian Kewangan Malaysia ataupun MOF. Kod yang keenam adalah semakan rekod agensi mendapati pendapatan pemohon atau pasangan melebihi RM4,000 termasuk perniagaan. Tindakan yang perlu diambil, nombor 1, tidak perlu sebarang pembuktian pendapatan dan perniagaan. Nombor 2, semakan pendapatan dan perniagaan akan dilakukan secara terus dengan agensi yang telah dilantik oleh Kementerian Kewangan Malaysia ataupun MOF. Kod yang ketujuh adalah pemohon atau pasangan memiliki 2 atau lebih perniagaan milikan tunggal atau perkongsian. Tindakan, permohonan dipertimbangkan sekiranya pemohon dan pasangan memiliki perniagaan milikan tunggal atau perkongsian yang sama. Dokumen asal dan salinan yang perlu dikemukakan ialah sijil pendaftaran perniagaan. Kod yang ke-8 adalah pemohon berdaftar sebagai pemegang saham, pengarah syarikat atau perkongsian liability terhad. Tindakan, nombor 1, tidak perlu sebarang pembuktian perniagaan. Nombor 2, semakan maklumat perniagaan akan dilakukan secara terus dengan agensi yang telah dilantik oleh Kementerian Kewangan Malaysia ataupun MOF. Nombor 3, rayuan dipertimbangkan terhad kepada pembuktian dokumen tamat perniagaan atau letak jawatan pengarah syarikat sehingga tempoh 31 Disember 2018. Kod yang ke-9 adalah pasangan berdaftar sebagai pemegang saham atau pengarah syarikat atau perkongsian liability terhad. Tindakan yang perlu diambil, nombor 1, tidak perlu sebarang pembuktian perniagaan. Nombor 2, semakan maklumat perniagaan akan dilakukan secara terus dengan agensi yang telah dilantik oleh Kementerian Kewangan Malaysia ataupun MOF. Nombor 3, rayuan dipertimbangkan terhad kepada pembuktian dokumen tamat perniagaan atau letak jawatan pengarah syarikat sehingga tempoh 31 Disember 2018. Kod yang ke-10, anak mempunyai pendapatan berdasarkan semakan agensi. Tindakan, nombor 1, tidak perlu sebarang pembuktian pendapatan. Nombor 2, semakan pendapatan akan dilakukan secara terus dengan agensi yang telah dilantik oleh Kementerian Kewangan Malaysia ataupun MOF. Kod ke-11, semakan agensi mendapati anak tidak melepasi syarat kelayakan bagi umur lebih dari 18 tahun sebagai OKU atau pelajar sepenuh masa. Tindakan, tidak perlu sebarang pembuktian sebagai OKU. Nombor 2, semakan status OKU atau pelajar sepenuh masa akan dilakukan secara terus dengan agensi yang telah dilantik oleh Kementerian Kewangan Malaysia atau MOF. Nombor 3, dokumen pembuktian belajar sepenuh masa anak bagi tahun 2018.
Kod ke-12, semakan rekod agensi mendapati had kemampuan pemohon memiliki kenderaan melebihi syarat kelayakan. Tindakan, dokumen asal dan salinan yang perlu dikemukakan ialah nombor 1, perjanjian sewa beli kenderaan bagi pemohon atau dokumen penukaran hak milik kenderaan atau dokumen penjualan pelupusan kenderaan. Kod yang ke-13 adalah semakan rekod agensi mendapati had kemampuan pasangan memiliki kenderaan melebihi syarat kelayakan. Tindakan, dokumen asal dan salinan yang perlu dikemukakan ialah nombor 1, perjanjian sewa beli kenderaan bagi pasangan atau nombor 2, dokumen penukaran hak milik kenderaan atau nombor 3, dokumen penjualan pelupusan kenderaan. Kod ke-14, semakan rekod agensi mendapati had kemampuan anak memiliki kenderaan melebihi syarat kelayakan. Tindakan, nombor 1, tidak perlu sebarang pembuktian pemilikan kenderaan. Nombor 2, anak berkenaan tidak layak dipertimbangkan bagi tambahan RM120. Nombor 3, rayuan dipertimbangkan bagi tambahan RM120 sekiranya mempunyai anak lain yang menepati syarat kelayakan BSH 2019. Okey guys, itu dia tadi dokumen-dokumen yang diperlukan untuk dihantar sewaktu permohonan rayuan dibuat pada esok hari mengikut kod kegagalan masing-masing. Jika anda kurang pasti apakah kod kegagalan anda boleh membuat semakan di portal BSH dengan mengakses masuk ke laman sesawang bsh.hasil.gov.my. Hanya masukkan nombor MyCard. Okey guys, semoga berjaya. Jika anda ada apa-apa soalan ataupun komen berkaitan dengan isu ini, boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang masih lagi belum subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe di bawah, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.